saya tujukan kepada Ustaz Mazhar. Saya tanya, apakah peranan setiap mufti di Malaysia? Adakah hanya mengeluarkan fatwa dan apabila isu-isu besar seperti ekstremis agama, isu web tersebar, hanya diam dan tidak sekata dalam mengeluarkan pendapat? Terima kasih. Ada seorang, Tuan Haji, boleh? Okay, silakan, kita kumpul soalan, ini soalan terakhir. Duduk pun tak apa, insyaAllah. Nama saya Muhammad Sohaib bin Ismail. Soalan saya ingin tahu apakah next course of action yang kita yang patut buat lah. Sebab bagi saya the damage has been done. Okay? In fact, macam masjid saya, Masjid Mustaqim pun telah diambil alih oleh JAIS oleh sebab tudang-tudang Wahabi ni. Jadi apakah langkah yang sebaiknya yang patut pihak yang ada berkuasa yang juga berada dalam manhaj kita ni patut buat the next course of action untuk menyelesaikan masalah yang timbul ni lah. Dahsyat soalan tu. Tuju pada siapa soalan tu, Tuan Haji? Kepada Dr. Mazhar. Okey. So saya bagi 2 soalan Dr. Mazhar dan lepas ni saya akan persilakan Dr. Rozaimi untuk menyimpulkan perbincangan kita. Silakan Dr. Mazhar. Masih. Pertama soalan tadi, kenapa mufti diam? Saya ingat saya tak diam kot. Yang lain kita jangan Saya ingat dalam agama kita tidak disuruh untuk mewujudkan Islam seragam. Tapi kita boleh wujudkan wajah yang berbagai. Permasalahan kita bukan khilaf. Permasalahan kita kegagalan untuk menguruskan perbezaan pendapat. Biarlah orang bagi pendapat. Tapi masalah ada orang tak mau bagi pendapat, dia senyap. Dan dia kata senyap itulah pendapat. Tapi tak apa. Yang tu kena tanya negeri lain lah. Soalan saudara tadi. Saya rasa setiap negeri mungkin dia ada peraturan dia, kan? Tetapi boleh tak kalau mereka kata di dalam peraturan kami misalnya semayang kunut. Tak apalah. Tapi tak payahlah pergi kepada step yang berikutnya yang tak kunut tu sesat. Ini yang bahaya. Kalau setakat mengatakan ini adalah satu general guideline untuk negeri, tanpa perlu untuk menuduh orang lain sebagai tuduhan-tuduhan yang dibuat taklimat demi taklimat. Saya tak tahulah. Sehingga kan orang ustaz tak boleh mengajak hanya kerana perbezaan yang sangat sikit itu. Kadang-kadang saya kesian tokoh-tokoh yang besar yang datang ke dalam negara ini. Di peringkat antarabangsa orang seperti Zakir Naik itu, ribuan orang telah Islam di tangannya. Tiba-tiba di Malaysia dia termasuk dalam ajaran yang tak boleh diterima. Jadi ini saya ingat, walaupun mungkin kita ada 1-2 kita berbeza dengan dia, tak. Biar datang saja. Norman Ali Khan pun kata ada tempat tak boleh. Tarik Ramadan tak boleh pula. Suatu tak boleh pasal Wahabi, satu pasal liberal. Yang menariknya saya, Wahabi liberal. Dua-dua ada. Yang tu yang tak tahan tu. Kau mana? Kalau Wahabi liberal, biasanya dia tak duduk sekali. Tapi ini, saya ingat kita bagi perbezaan. Wacana bagus. Wacana bagus. Dr. Rozami wacana. Tak pun berlaku letupan pun sampai sekarang. Ni nak wacana pun susah. Takut rakyat makin berpecah. Kan? Jadi saya ingat hadirin dan hadirat sekalian, saya terima kasih banyak pada tuan-tuan yang hadir pada malam ni dan pada seluruh rakyat Malaysia. Kita tidak menyokong apa-apa keganasan. Kita menentang semua unsur keganasan. Kita menentang ekstremisme. Kita mengajak kepada wacana ilmiah tanpa perlu kapir-mengkapir antara satu sama lain. Kita tahu kita berbeza. Dan kita tidak pernah menyeru supaya semua orang Islam fikir sama. Kerana perbezaan ini jugalah Islam telah mempunyai khazanah yang banyak. Tetapi kita minta supaya disantuni perbezaan ini dengan tata susila ilmu dan disiplin. Tidak perlulah kalau nak berbeza kita nak panggil orang anjing ataupun cabar debat 24 jam.
Saya sempat ni ada orang kata Mufti Perlis suka berdebat. Saya tak, dia cabar saya dah lama. Saya pun tak mau debat ni sebenarnya. Letih nak debat-debat ni kan. Tapi takut pula lah dia mai ke Perlis, terpaksa saya mai ke sini. Jadi saya ingat, saya rasa media semua, saya ingat kalau dah tak ada isu dia pun tak mau, tutuplah cerita nak debat ni. Kita pun tak ada masa. Kita pun tak ada masa dah nak fikir nak debat-debat ni. Banyak lagi masalah dalam negara ni, bukan masalah VIP saja. Bukit pun dah hilang. Tu lain pula tajuk. Jadi banyak benda yang kita nak fikirkan. Jadi nak fikir pasal nak bincang, masuk baca internet, Facebook, duk tanya pasal kunut, pasal tahlil. Orang dah naik ke bulan. Orang dah ambil bumi orang Islam. Siapa tak mau benda-benda macam ni, orang tanya kita lah majlis, kita jawab lah. Tapi kita tak pernah buat satu taklimat khas tahlil. Tak pernah. Contoh yang duk ikut kuliah saya pernah ada taklimat khas. Apa? Kuliah roh ada? Tak ada. Kita sebut saja sambil lalu. Ini nak kena taklimat khas pada imam, pada apa. Bahaya. Golongan yang tak terikat dengan mazhab. Dalam Malaysia ni sebenarnya. Duk bayar tu. Zakat pendapatan tu. Itu bukan mazhab Syafi'i. Itu mal mustafad dalam mazhab Ahmad. Bayar fitrah tu, pakai duit tu. Itu juga bukan dalam mazhab Syafi'i. Itu dalam Abu Hanifah. Dalam mazhab Syafi'i saya selalu sebut tuan-tuan yang duk ingat kuliah dia. Dulu dia kalau beli kena sebut, saya jual, saya beli. Saya hormat mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kita hormat. Tapi ramai orang tak sebut. Saya cerita dah bahawasanya di Bukit Mentajam, tempat saya duduk, ada satu Cina, dia jual bakut pinggan. Kalau tuan-tuan beli mangkuk pinggan daripada dia, dia akan sebut, saya jual, saya beli. Dia tak masuk Islam tapi dia mazhab Syafi'i. Dia pegang kaul itu. Tuan-tuan pergi menjual, membeli di supermarket, beli air dalam di mesin. Tuan-tuan pun tak bagi tahu mesin saya jual. Mesin pun tak kata beli, kita ambil. Kita menerima keluasan dia. Kita bukan hina mazhab Syafi'i, tapi kita tahu ada keluasan itu. Apa salahnya apabila ada negeri macam Perlis, dia luas dalam mazhab dia. Tuan-tuan tahu banyak benda yang tuan-tuan amalkan ni bukan mazhab Syafi'i. Kalau tuan-tuan, saya buat satu contoh. Dalam mazhab Syafi'i, jika satu orang Muslim membunuh orang bukan Muslim, Muslim itu boleh ditangkap, dihukum, tapi tidak dibunuh balas. Kerana nyawa orang Muslim tidak sama dengan nyawa non-Muslim. Artinya, tapi dalam negara kita, kita bunuh tak? Kalau bukan Muslim, Muslim bunuh bukan Muslim tanpa sebab. Kita bunuh tak? Itu bukan mazhab Syafi'i, itu qaul mazhab Abu Hanifah. Adakah kerajaan telah jadi Wahabi kerana keluar mazhab? Come on lah. Terimalah keluasan khazanah Islam ini. Jika tidak, agama akan kelihatan tidak luas. Agama mempunyai esen dia. Agama mempunyai cita rasa dia. Dan kebenaran itu, mazhab semua dihormati. Tapi kebenaran tidak terhimpun hanya dalam satu mazhab. Kita hormati mazhab Syafi'i. Tapi kita juga menganggap mazhab lain adalah khazanah. Kita sedia berbeza, tapi kita menghormati perbezaan. Saya ucapkan salam harmoni untuk saudara Zamihan. Saya ucapkan kepada dia, terus baca buku, terus mentelaah ilmu, tapi dengan tenang dan aman. Lihatlah dengan dada yang lapang dan ruang untuk membolehkan kita memaafi di atas perbezaan. Teruskan untuk berbeza, tak ada masalah. Bukan syarat untuk mesti sama dengan kita. Tetapi ada kesantunan di dalam perbezaan. Terima kasih banyak hadirin dan hadirat sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.